Sesuai dengan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, pastilah apa juga yang terkait dengan kepentingan kedudukan Islam dan Muslim itu akan pantas saja menjadi isu yang akan dipolemikkan. Sementara juga keunikan di Malaysia apabila Islam itu dalam konteks pelaksanaannya dan kuasanya diletakkan kepada negeri. Maka memposisikan Islam sebagai agama persekutuan dan melambangkannya di dalam penstrukturan sebuah federal adalah sesuatu yang menarik untuk kita bicarakan, dan bukan hanya terkait kepada kalangan Muslim yang harus faham, bahkan juga ia pastinya akan menggamit perhatian non-Muslim, bukan Islam, untuk melihat keberadaannya dan apakah kepentingannya, apakah hikmahnya yang bakal dibawa apabila berlaku peralihan kepimpinan daripada seorang pemimpin kepada pemimpin yang berikutnya. Untuk tujuan itu pastinya anda ingin berinteraksi bersama pada malam ini. Mereka yang menonton ini secara langsung di TV1, juga mereka yang menikmati hidangan kandungan pada malam ini di Lima Bicara juga boleh berkomentar di situ. InsyaAllah kesempatannya akan kami angkat nanti isu yang berkait tentang portfolio hal ehwal agama. Sementara tetamunya pada malam ini adalah Yang Berhormat Senator Tuan Haji Idris Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya minta maaf awal, kadang-kadang dah terpanggil ustaz, dah terbiasa. Ya, panggil ustaz lebih, saya rasa lebih. Alhamdulillah. Pasal itu kekal, YB belum tentu. Hebat. Dia tak lama mana. Terima kasih banyak ustaz. Itulah saya minta maaf awal sebab itulah kadang-kadang duk panggil YB senator. Saya lebih mesra, suka gitu. Ada ustaz saya, dia dapat datuk. Ustaznya nak panggil ustaz kan panggil datuk. Dia kata datuk tu kurniaan insan, ustaz tu kurniaan umat. Ya, betul. Ana lebih berbahagia dengan kurniaan umat. Lagi satu nak jadi ustaz ni payah. Oh ya? Payah. Nak kena mengapa tasrif 14. Oh, okey ustaz. Fa'ala. Ya. Anak dalam konteks nak jadi ustaz ini, saya sendiri baru ustaz. Usnya tak jumpa kunci lagi. Jauh lagi. Terima kasih banyak Yang Berhormat Senator hadir pada malam ini bagi membincangkan tentang portfolio hal ehwal agama, dan ada pelbagai agenda yang cuba diketengahkan. Kalau dalam konteks kepimpinan negara kita kini bercakap soal keluarga Malaysia, tapi kelihatannya di bawah portfolio agama ini Yang Berhormat mengemukakan agenda ataupun naratif yang terkait dengan keluarga sejahtera. Mungkin kita mula di situ dulu. Mengapa itu dipilih sebagai naratif yang cuba dibawakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Syed Munawar selaku moderator kita pada malam ini. Jadi apabila membicarakan tentang berkenaan dengan keluarga Malaysia, itu adalah merupakan cetusan perutusan khas awal yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi maka di situ kita melihat bagaimana yang kita hendak keluarga Malaysia ini juga merupakan satu keluarga yang sejahtera. Kebetulan apabila pengambilalihan kepimpinan daripada Tan Sri Mahyudin Yassin kepada Datuk Seri Ismail Sabri, keadaannya masih lagi mewarisi pandemik COVID-19. Maka sudah tentulah pada saya ialah untuk kita nak melihat, untuk kita nak mengangkat himpitan yang dihadapi oleh rakyat Malaysia ini. Dan apabila kita melihat suasana terhimpit ni, sudah tentu kita bayangkan dalam keadaan macam mana sekalipun, apabila kita susah, siapa dia kita cari dulu? Abang kita, kakak kita, ayah kita, orang dekat dengan kita dulu. Maknanya satu keluarga kita dulu. Ada masalah pun kita akan mengadu kepada dia. Begitu juga dalam konteks Malaysia ni, apabila disebut tentang keluarga Malaysia, maka sudah tentulah antara yang kita nak tengok jiran kita. Mungkin jiran kita itu terdiri dari kalangan orang bukan Islam. Mungkin jiran kita itu terdiri dari kalangan bangsa yang bukan sebangsa dengan kita. Kerana realiti masyarakat Malaysia ni, kita kena ingat realiti dia ialah masyarakat dia masyarakat majmuk. Dan terasnya pula ialah terdiri dari kalangan orang Melayu dan Islam. Maka sudah tentu nak tidak nak kita berhadapan dengan mereka yang terdiri daripada rakan-rakan yang kita anggap sebagai satu keluarga dengan kita, walaupun mereka itu berlainan agama, berlainan bangsa, tetapi dalam konteks masyarakat yang kita hidupnya ialah sudah tentu waktu kita berada di pejabat, waktu kita berada di mana-mana saja, maka sudah tentu itu konteks yang kita lihat. Dan tentu dalam konteks kita katakan dalam agensi Islam, saya yang di bawah, saya sendiri di bawah hal ehwal agama ini, maka hasrat kita hendak melihat keluarga, apabila sebut tentang elemen keluarga yang bahagia ini, iaitu pertamanya mesti ada sifat ta'aruf.
Ta'aruf Tuan Syed pun tahu je dia belajar. Sikit-sikit boleh. Ta'aruf tu faham. Dia beritahu saya tadi dia habis 4 buku dia. Bolehlah kalau harap sesat Bukit Bintang tu dia boleh cakap tu kan. Boleh. Ta'aruf kan. Syuaya. Sikit-sikit boleh. Khalil kan. Jadi saya pun tak pandai juga. Saya mengaji UKM je bukan mengaji di Mesir kan. Jadi yang itu elemen yang pertama ialah soal ta'aruf. Kita kenal mengenal. Dalam konteks sama-sama kita pun sama dan begitu juga dengan orang yang lain bangsa kita pun kita kenal dengan dia. Apabila kita kenal maka sudah tentu di sana ada saling hormat menghormati. Orang kata tak kenal maka kita sebut tak cinta. Kita kenal, mengenal. Bila kita kenal, situlah orang panggil ada lahirnya sifat kasih sayang. Kenapa sifat kasih sayang? Kerana kita tahu kalau dia susah dia adalah merupakan orang yang perlu kita bantu. Orang yang perlu kita tolong. Itu realiti yang berlaku macam tu kan. Macam kita katakan kalau dia susah macam dalam konteks kejiranan. Berarti Islam sendiri ajar pada kita tentang sebut tentang jiran. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Nabi kata, siapa yang beriman dengan Allah Taala dan hari kiamat, hendaklah dia menghormati jiran. Jiran ni ada jiran yang ada 3 hak. Ada jiran yang ada 2 hak. Ada jiran yang ada 1 hak. Jiran yang ada 3 hak, iaitu jiran tu saudara kita. Dia ada 3 hak. 1 hak jiran, yang keduanya hak sebagai Islam, yang ketiganya hak saudara. Yang keduanya ialah 2 hak yang terdiri dari kalangan jiran itu bukan saudara kita tapi saudara seagama dan dia ada 2 hak jiran. Yang satu lagi ialah hak orang bukan Islam. Dia 1 hak, iaitu dia adalah merupakan hak jiran yang mesti kita kena tunai dia. Jadi kalau dia susah sebagainya pun sama begitu. Jadi sikap kita mesti ada bila taruh kita kenal dia. Zaman-zaman pandemik ni. Dia tak kira ni. Pandemik ni kita tahu, kita tengok baru ni apabila dilaporkan dalam sebuah kondominium yang kita anggap orang yang kaya lah gaji mereka kan. Bagaimana waktu tu masyarakat letakkan sayur, ikan. Orang turun ambil. Duduk kondominium. Tentu pendapatan mereka mungkin belah ribu, 20 ribu kan. Susah. Dia tak kira. Pandemik ni tak kira. Sama ada dia India ke China ke sebagainya yang perlu ada. Sebab itu kita kata ada sifat penyayang tu akan kita ada. Yang keempatnya ada sifat ta'awun. Tolong-menolong. Akan wujud di situ. Akan wujud di situ. Ini elemen yang kita nak kena bina. Dan yang kelimanya ialah, tentulah apa benda yang kita nak bentuk keluarga Malaysia ni, kita punya trust kita sudah ada undang-undang, perlembagaan, kontrak sosial yang perlu kita kena hormat. InsyaAllah di sana kita akan dapat bentuk satu keluarga bahagia dan keluarga sejahtera. Itu semangatnya. Sementara kita bercakap tentang ini yang berhormat, yang saya selalu melihat menteri untuk portfolio ini, kita tahu bahawa kedudukan Islam tu apabila ia diwajahkan dalam sebagai satu jabatan, kelihatannya dalam konteks polemik tentang Islam ni soal syiarnya menggambarkan kedaulatan Islam. Tetapi tadi menariknya kerana yang berhormat bercakap soal kejiranan, kemasyarakatan, elemen bagaimana jabatan ini mendekati bukan Islam. Itu jarang kita dengar kerana kita selalu terjerumus membincangkan tentang politik mendaulatkan Islam itu, tetapi elemen keluarga yang tadi digambarkan jiran itu soal nisbahnya. Kalau kita lihat media di bawah jabatan sekalipun, seolah-olah communicationnya adalah kita mengamalkan Islam yang baik. Tetapi kita tidak bercakap dengan yang bukan Islam, tidak mewajahkan Islam itu yang sepatutnya. Bagaimana yang berhormat memposisikan jabatan ini? Satunya soal maudhu' khalayak yang Islam itu dan yang bukan Islam itu. Sebab tu saya berpesan selalulah kepada diri saya sebagai seorang ustaz, sebagai seorang yang pegang portfolio agama, dan juga saya berpesan kepada agensi-agensi di bawah saya, selalu saya pesan, dan juga untuk saya sendiri. Saya juga manusia. Apabila manusia ni bila ada kuasa ni kadang-kadang mana orang kata true color manusia ni dia berubah apabila dia ada kuasa dan sebagainya kan. Jadi saya berpesan juga ialah untuk kita nak menjaga imej Islam. Bukan saja kita nak cakap tentang Islam itu baik, tapi mesti lihat baik. Islam itu indah, tapi kita mesti lihat Islam itu indah. Indahnya ialah dalam bentuk yang kita sebut sebagai dalam bentuk praktikal. Kerana sebab tu ada patah menyebut, dia kata lisanul hal afsah min lisanil maqal. Kerana watak kita buat tadi ialah watak yang lebih baik daripada kita bercakap. Inilah yang kita cuba nak jelmakan. Kadang-kadang biasalah orang tuduh kadang-kadang PAS ni Taliban, teroris yang dipotretkan begitu rupa kan. Sebab tu kita nak buktikan bahawasanya kita
ini Islam yang kita perlu hayati. Okey. Perlu kita hayati, kita nak. Perdana Menteri sudah menyatakan bahawa harus dibuktikan apa juga agendanya dalam 100 hari yang pertama ini, Yang Berhormat. Jadi bagaimana jabatan ini, hal ehwal agama Islam ini membina naratifnya untuk tempoh 100 hari yang pertama? Okey. Sudah tentulah dalam masa 100 hari ini kita mengharapkan supaya yang pertama kita nak bawa masyarakat itu keluar daripada pandemik kepada endemik. Itu satu. Yang keduanya ialah kita nak membawa kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Untuk kita capai melalui, saya mempunyai 5 insentif yang saya telah kemukakan pada ucapan sulung saya waktu saya masuk ke kementerian itu, iaitu dengan 5 insentif yang saya telah kemukakan. Yang pertamanya ialah pemantapan berkenaan dengan mental dan jasmani. Mental, jasmani dan rohani. Yang kedua ialah pemantapan sistem pendidikan Islam. Yang ketiganya ialah pemantapan institusi kekeluargaan, sosial dan komuniti Islam. Dan yang keempatnya ialah pemantapan institusi masjid dan surau. Yang kelimanya ialah pemantapan ekonomi ummah. Ini yang menjadi satu garis panduan yang insentif yang saya telah gagaskan melalui intervensi COVID-19 melalui 14 agensi di bawah saja untuk kita mencapai apa yang diharapkan dalam masa 100 hari ini. So, tentulah antara benda yang kita berikan prioritinya untuk kita nak bawa masyarakat ni keluar daripada pandemik kepada endemik dan juga kita nak bawa satu kesejahteraan dan kebahagiaan. Ini yang perlu kita lakukan. Maka dengan sebab itu antara program-program yang kita lakukan antaranya ialah seperti mana program musaadah. Program musaadah yang kita bersama-sama dengan JAKIM, bersama-sama dengan Yayasan Waqaf, turun ke padang untuk membantu masyarakat yang berada di sini. Semalam saya telah bersama-sama dengan Jawi dan juga Mawi melancarkan satu program Dapur It'am. Dapur It'am yang di surau di Jinjang dekat dengan Kepung sana. Yang mana kita telah pun memberikan peruntukan 70 masjid surau sebanyak 10 juta 700 ringgit. Dalam arti kata lain, satu hari kita menyediakan makanan kepada golongan terutamanya golongan B40. Ramai 8,400 orang sehari. Dan projek ni kita akan buat sampai bulan 5. Kita peruntukkan 10 juta 700 ribu kita berikan untuk rakyat, utamanya wilayah lah, kerana Wan Mawi itu adalah merupakan di bawah kendalian saya. Untuk ni antara benda yang kita tahu, walaupun kita sedar kita taklah boleh nak bagi selesai semua benda, tapi kurang-kurangnya kita nak meringankan mereka yang berada di sana. Kerana setakat hari ini Jawi Food Bank kita telah pun setakat 27 September sebanyak 26,590 pack makanan yang telah pun kita berikan. Dalam masa 100 hari juga antara KPI yang akan diukur. Kerana benda yang saya kemukakan dan PM ni ketika saya present kepada dia, ke pejabat PM, dan ada 4 agenda yang saya nak perlu sampaikan, iaitu yang pertamanya ialah inspirasi preneur untuk YAPIM. Untuk kita nak latih usahawan-usahawan seramai 8,600 orang. Yang keduanya ialah projek My Home. Sebanyak 45 biji rumah penerima dalam masa 100 hari ini. Dan yang ketiganya ialah program musaadah tijariah. Iaitu melibatkan seramai 700 penerima. Seorang RM300. Ini kos dia lebih kurang 2.1 juta. Yang keempatnya ialah untuk berkenaan dengan halal. Proses untuk nak mendapatkan sijil halal tu kita memberi masa selama 30 hari. Ini antara perkara-perkara yang kita cuba untuk nak buat di dalam agenda 100 hari kita. Apabila Yang Berhormat menyebutkan tadi antara elemennya yang keempat, kalau tak salah saya tadi bercakap soal masjid dan surau ini yang dekat di hati umat kita hari ini, dan bercakap soal halangan-halangan yang ada ni kita akan tangani selepas kita berehat seketika. Jadi teruskan kesetiaan anda.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Setelah sekian lama rindu untuk melancong, kini tiba masanya untuk kita menikmati percutian yang menyeronokkan dengan amalan norma baharu. Destinasi rintis bagi pelancongan domestik yang telah dipilih untuk tujuan ini ialah Pulau Langkawi. Keindahan pulau dan pantai, alam semula jadi dan masyarakatnya yang mesra menyelahkan keunikan Langkawi sebagai sebuah destinasi pelancongan yang mempesonakan. Langkawi juga mempunyai rangkaian pengangkutan udara domestik dan antarabangsa yang memberi kemudahan kepada pelancong dalam dan luar negara. Di samping menyediakan kemudahan percutian yang terbaik kepada pelancong. Saya Nancy Chukri, bagi pihak Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, merasa amat gembira mengaluk-alukkan anda semua ke Langkawi sempena pembukaannya sebagai perintis destinasi pelancongan domestik impian norma baharu. Pada masa yang sama, SOP juga perlu dijaga. Pastikan anda semua sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan dalam mengamalkan percutian norma baru. Jom ke Langkawi, semuanya ada di sini. Malaysia dijangka menjadi sebuah negara tua pada tahun 2030, iaitu apabila 15% daripada jumlah penduduk Malaysia berumur 60 tahun dan ke atas. Bagi memastikan keperluan warga emas terpelihara, kerajaan akan memperbanyakkan sistem sokongan kepada warga emas. Sehingga hari ini sebanyak 140 pusat warga emas telah diwujudkan dan kerajaan merancang untuk memperluaskan usaha ini ke seluruh kawasan parlimen. Malaysia juga perlu mewujudkan lebih banyak bandar mesra warga emas pada masa akan datang. Sistem pendaftaran warga emas nasional akan ditambah baik dan liputannya diperluaskan. JPJ ini menguruskan pendaftaran 32 juta kenderaan di Malaysia. Bermakna ini antara agensi yang paling besar di Malaysia yang kena berdepan dengan rakyat. Maka kita gunakan multi-prong approach ataupun pendekatan pelbagai. Jadi pertama, galakan menggunakan secara online. Tapi orang kampung tak biasa. Dan mereka terpaksa gunakan cara. Apa cara yang boleh kita buat? Okey, kita memudah carakan mereka. Kita benarkan mereka pergi. Tak payah temu janji seperti sebelumnya. Sebab temu janji, dia punya slot tu tak cukup. Kita benarkan. Kita berikan mobile unit di mana kita link dengan teknologi kita. Tak ada isu. Kita benarkan mereka berperan. Mereka boleh gunakan kios kita. Ini antara yang kita gunakan. Dan apa yang menjadi perancangan utama kita ialah digitalisasi untuk perkhidmatan JPJ. Samping itu, pendigitalan perkhidmatan awam akan terus dipertingkat. Plan strategik pendigitalan sektor awam 21-25 yang baru dilancar menggariskan hala tuju strategik pelaksanaan pendigitalan sektor awam bagi memacu agenda kerajaan digital yang mampan ke arah membentuk masyarakat digital. Kerajaan menyasarkan perkhidmatan dalam talian peringkat awal ke akhir atau dengan izin end-to-end meningkatkan kepada 80% pada tahun 2025. Rangka dasar tadbir urus data nasional akan dibangunkan untuk menggalakkan perkongsian data antara sektor awam dan swasta yang lebih meluas.
Menemani Yang Berhormat Senator Tuan Haji Idris Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi portfolio hal ehwal agama, bicara naratif secara langsung dari Angkasa Puri Kuala Lumpur. 5 inisiatif yang dibicarakan tadi dalam memenuhi kehendak 100 hari ini supaya kita ada naratif dan juga mungkin membina KPI-nya bagi tempoh. Tak lama dah PRU ni, Ustaz. Setahun setengah, tak lama. 5 inisiatif ini dan tadi ada Ustaz menyebut Yang Berhormat, dah terkeluar dah ustaznya. Yang Berhormat, Yang Berhormat bercakap soal masjid dan surau ni, dan ini saya kira bila sebut je ni datangnya daripada Menteri Agama, dia cepat, penonton kita akan cepat, dia trigger lah, ini goreng pisang panas lah ni. Semua membicarakan ini dan ramai memberikan pandangan yang pelbagai. PKP ni menghalang macam-macam dan ramai yang merasa resah. Tapi kita sudah mula membuka. Tapi bagaimana pengimarahan dengan kekangan-kekangan yang ada ini di bawah kepimpinan Yang Berhormat? Terima kasih. Menunjukkan bahawasanya memang masjid ni memang tempat untuk orang kata nak cari ketenangan. Sebab itulah Nabi SAW ketika baginda berhijrah, yang awal-awal sekali Nabi buat ialah binaul masjid, dirikan masjid. Kerana dia tahu la masjidun ussisa ala taqwa, masjid Quba. Masjid Quba tu ialah masjid yang awal didirikan. Nak menunjukkan tentang peranan masjid ini cukup penting. Dan alhamdulillah, dalam masyarakat kita pun sama. Masjid ini merupakan tempat yang menjadi idaman kepada kita semua. Telah tiba-tiba waktu PKP baru ni kita tidak boleh untuk ke masjid. Pada peringkat awal kita tengok tak boleh langsung. Ada 3 orang, 4 orang. Dan kebetulan waktu saya pula pegang jadi menteri ni, orang pakat marah kat saya. Pasal pun masjid tak boleh dibuka, pasal pun macam-macam dia orang kata kan. Kita sebenarnya pertama kita mengikut panduan daripada KKM. Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita kena hormat. Ini bidang kepakaran dia. Walaupun orang kata saya ustaz sebagai saya mengaji bab qada qadar sebagainya, ini bab yang kita kena faham. Tentang kita kena tanya ahli dia. Kerana Quran menyebut, dia kata fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang lebih tahu kalau kamu tidak tahu. Bab perubatan kena tanya doktor. Bab hukum hakam tanya ustaz, mufti, kan? Itu benda yang perlu kita kena lihat di segi sudutnya tu. Jadi sebab itu dalam hal seperti begini kita nak supaya masjid itu bukan saja kita nak jadikan tempat semayang Jumaat saja. Malahan kalau boleh kita nak supaya masjid ni merupakan tempat yang setiap waktu diimarahkan. Ini tanda syiar kita. Syiar kita dalam masyarakat apabila masjid itu ramai orang datang, itu petanda dalam masyarakat ni hidup dengan beragama. Kerana Nabi SAW pun menyebut, dia kata salah satu daripada orang yang mendapat perlindungan daripada Allah Ta'ala, sab'atun yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan mendapat perlindungan Allah Ta'ala pada hari akhirat nanti yang orang lain tak dapat ialah, salah satunya ialah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Di mana seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Okey, tiba-tiba baru ni tidak boleh datang. Kita dengarlah pandangan orang tak boleh hadir. Kemudian daripada MKN. Kemudian kita pula dalam konteks sebagai menteri jaga hak ehwal agama ni, kita perlu lihat dalam konteks ni kita ada lagi satu, kerana agama ni bidang kuasa negeri, majlis bidang kuasa agama negeri. Yang kita kena hormat, ini state list punya bidang. Sebab tu walaupun kadang-kadang orang banding dia kata macam mana ni ustaz, supermarket dah buka, apa nama, nak pergi makan pun dah boleh masuk, masjid tak boleh masuk. Betul? Kita memang kita ada panduan daripada KKM, kemudian daripada MKM. Kemudian satu lagi kita ada ialah kita kena minta permisi daripada pihak berkuasa agama negeri. Ini perlu jangan kita duduk langgar benda nak bulldoze tu. Kita ada peraturan-peraturan. Tapi orang marah kat saya macam-macam. Saya kira bulan ini kurang zikir boleh tak apa dah. Pala orang kata kat saya. Jadi benda-benda yang kita dapat tengok gitu. Maka alhamdulillah kita tengok di dalam mesyuarat khas Jawatan Kuasa MKI, Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama, maka kita telah bincang dan kita cadangkan supaya negeri-negeri berikan kebenaran ataupun ikut SOP sebagainya. Dan alhamdulillah kita tengok macam wilayah persekutuan bermula 1 hari bulan baru ni sudah pun ditingkatkan daripada bilangan tu kepada soal keluasan kapasiti masjid melalui kelulusan daripada Timbalan di-Pertuan Agong, iaitu Sultan kita lah, Sultan kita. Dan itu, maka sebab itu
kita dapat lihat dia telah membenarkan untuk masjid berdasarkan kepada kapasiti 1.5 meter. Ikut. Alhamdulillah. Benda-benda yang seperti begitu yang kita tengok. Selain pada itu juga kuliah maghrib dibenarkan, kuliah duha, yasin, tahlil boleh dilakukan. Ini yang kita nak tengok. Dan Tuan Syed, saya juga telah kita hendaklah waktu saya jaga bahagian urusan agama ni, saya minta supaya masjid ni kita mesti, macam saya kata tadi, bukan saja pusat ibadat, kita hendak jadi pusat sosial. Maka saya telah pun mencadangkan, mengarahkan kepada pihak MAWIC sendiri, dan insyaAllah telah pun berusaha untuk meletakkan Wi-Fi. Wi-Fi di masjid-masjid surau. Tujuannya untuk membantu PDPR, anak-anak kita. 2 in 1. Masa yang sama dia boleh datang ke surau, masjid, dia boleh jimatkan kos. Apa tu, tak banyak mana pun. Dan insyaAllah saya cuba untuk nak cari dana-dana untuk saya nak pastikan seluruh Malaysia pun kita pasang di kampung-kampung, terutama yang ada sistem Unify lah, yang agak laju sikit. Itu yang kita cuba untuk kita buat. Yang keduanya ialah kita letakkan sebagai masjid ni sebagai gerobok rezeki. Gerobok rezeki, mana orang hadir ke masjid. Dan kita nak beritahu dalam masa yang sama, kita nak tanamkan bahawa nak senang, tak mau susah, kena datang masjid. Kena datang surau. Kita tak mau kita ni orang panggil apa, kita miskin agama, miskin harta. Biarlah, insyaAllah, kerana rezeki ni Tuhan bagi. Sebab tu bila saya turun mana-mana tempat pun, saya kata saya datang ke tempat tuan-tuan ni bukan saya punya duit. Allah Ta'ala bukakan hati saya. Rezeki ni Allah Ta'ala yang buka, menyebabkan saya datang ke tempat tuan-tuan. Saya datang untuk memberikan bantuan kepada tuan-tuan. Maka sebab tu kita cuba nak kaitkan soal masjid dengan kehidupan bersosial dan sebagainya. Yang berhormat, dalam konteks ini kita lihat ada banyak pandangan, termasuk dalam kalangan agamawan. Para asatizah juga memberikan pandangan tentang memanfaat dan mengimarahkan masjid dalam kekangan yang ada. Saya cuma ingin mencungkil sedikit hikmah pandangan yang berhormat. Dinamika keputusan yang dibuat. Kerana kalau kita lihat di dalam pengamalan negara lain, bahkan misalnya untuk tujuan Jumaat, ada sahaja yang membuatkan penggiliran seumpamanya sebegitu. Sejauh mana kita punya keluasan, fleksibiliti dan autoriti untuk mempamerkan dinamika ini dan juga menyemuh rasa keresahan yang ada ini, kerana kita ada option-option sebegitu misalnya. Tetapi itu kelihatannya tidak, agak rigid di Malaysia ni dan tidak berlaku. Mungkin portfolio ini masih baru kepada Yang Berhormat, tetapi apa pandangan Yang Berhormat dalam elemen-elemen sebegini apabila kita ingin meredakan keresahan masyarakat terhadap pengimarahan masjid kita surau ni? Mungkin ada begitu, dan benda ini pun sampai di kalangan kepada sahibus samaha kita bincang bab-bab seperti begini. Tapi setakat hari ini kita berpegang dengan pandangan yang seperti begitu. Terhormat lagi. Dan untuk maklumat juga, saya juga insya-Allah bulan Rejab nanti kita akan melancarkan bulan, orang kata bulan solat. Bukan kata sembahyang bulan Rejab ya. Maksudnya kita nak, tapi saya tahu itu akan dipolitikkan nanti. Dipolitikkan. Maksudnya kita saya cakap tu kan. Biar orang kata apa, biar nampak bahawasanya kita menggalakkan untuk imarahkan dengan program-program solat ni. Kita tanam, walaupun nampak tu benar simple, tapi itu asas dia. Asas dia kita tengok. Kerana as-salatu imaduddin, sembahyang tu tiang agama kepada kita semua. Ada orang kata kalau nak tengok hebat tak hebat masyarakatnya tu, tengok solat subuhnya tu softnya berapa. Sebab dia kata kat Turki tu macam sembahyang Jumaat. Yang Berhormat bercakap soal ini juga, saya kira elemen akidah ini benda yang tidaklah baru, tetapi kelihatannya internet ini amplify, membesarkan. Cita-cita kalau kita lihat baru ni ada saja elemen ajaran sesat Sita An-Nur misalnya, dan sudah pun ditangani. Tetapi kelihatannya keterbukaan yang ada ni memberikan ruang untuk dahlah teori konspirasi ni Yang Berhormat. Macam-macam boleh timbul sekarang ni. Dia jadi suatu ancaman baru kalau kita tidak menjernihkan, kerana tadi antara inisiatifnya adalah soal kerohanian, fikrah juga elemen yang penting untuk mengelak daripada kita terjerumus kepada elemen yang menyesatkan akidah. Okey. Dia boleh kita bicara bab ni karenanya sebab berlaku itu pertamanya kita fahamlah. Zaman medsos pada ni. Zaman medsos ni zaman langit terbuka, siapa pun boleh nak bicara, nak bercakap, nak kata apa saja. Itu dia. Macam dulu kalau kita nak tulis satu artikel, kita hantar dekat penerbit tengok dulu, tidak, kalau tidak dia buang sampah kan. Sekarang dialah penulis, dialah wartawan, dialah pencetak, dialah penyebar. Tu, satu medsos. Buka, dia boleh akses mana-mana maklumat satu. Yang keduanya ialah kadang-kadang orang ni nak masuk fast track ke dalam syurga. Yang kebanyakan yang terlibat ni, saya tengok kebanyakan mereka ni mungkin dah nak kembali ke agama, bagus. Tapi malangnya dia cari jalan tak betul. Dia pun duk fikir juga, kadang-kadang sebab itulah
dalam pengajaran kita ni pun kena menyenangkan. Sebab tu dalam Islam pun Nabi sebut apa? Yassiru wala tu'assiru. Naklah kamu mudahkan, jangan kamu duduk memayahkan. Janganlah apabila kawan tu nak bertaubat. Nak taubat umur dah tua. Orang pencin, orang umur balik dia 15 tahun, dia 55 tahun pencin. Balik dia. Jadi dia kata, aku semayang sejak daripada kecil tak semayang. Kalau nak qada masuk macam mana? Dia jumpa jalan-jalan pintas ni, kata, alah, senang masuk dengan aku. Fast track untuk masuk ke dalam syurga. Ini ajaran-ajaran macam inilah kadang-kadang mereka telah terjerumus benda. Itu faktor yang kedua. Yang ketiganya ialah kejahilan, perkara asas. Perkara asas ni benda-benda basic. Sebab itulah dalam Islam pun kita tengok Nabi dia suruh ajar kepada kita awaluddin ma'rifatullah. Kita kenal Allah Taala. Sebab apa signifikan dia? Apabila kita ni anak kita kecil lahir bukan reti apa. Suruh orang kata apa, azan di sebelah tangan kanan, telinga kanan. Kemudian iqamah di sebelah kiri. Apa dia? Tujuannya untuk kenalkan agama dulu. Ini yang asas pertama tu. Dan yang ketiganya, dia berguru tak betul. Guru tak betul. Sebab itulah apabila ulama menyebut, dia kata apabila kita mengaji tanpa guru, fasyaiqu syaiqu syaitan. Tok guru dia syaitan. Dan boleh jadi macam tu, akhirnya kita tengok dia mengambil jalan-jalan yang pintas tadi. Dia tak tahu. Maka sebab tu kita lihat juga dalam konteks Imam Malik pernah sebut, dia kata man tafaqqaha fala tasawwafa faqad tafassaqa. Man tasawwafa fala tafaqqaha faqad tazandaqa. Imam Malik kata, kalau kamu ada fiqh tapi tak ada tasawuf, kamu jadi fasik. Ilmu ada, ini halal haram, dia tak beramal, fasik. Satu lagi pula, dia ada tasawuf, fiqh tak ada. Fiqh tak ada, dia tak tahu hukum hakam sebagainya, boleh jadi zindik. Zindik boleh jadi kafir lah. Pasal apa kata gitu? Sebab dia menghalalkan benda yang haram. Kadang-kadang kita timbul ni, ni awak ni pergi semayang, itu kulit je. Atas semayang ni isi kan. Kita dengar betul. Sebab inilah, ini punca yang kita dapat tengok berlakunya seperti begitu. Dan yang akhir, yang kelima ni, faktor kelimanya, belajar di tempat yang kita tengok bukan tempat yang resmi, kita katakan. Tempat-tempat yang kita dapat lihat apa, dia belajar dalam bukit, atas pokok, benda-benda yang tak patut. Kadang ada surau masjid yang ada kapet, dia tak datang. Ini punca-punca yang menjadi sedemikian rupa. Maka sebab itu dalam soal pendekatan kepada golongan ini, maka JAKIM di bawah saya sendiri telah pun bersama-sama dengan Jawatan Kuasa Agama Islam negeri-negeri untuk nak memantau perkara-perkara seperti begini. Yang keduanya, kita cuba kukuhkan akidah ummah itu melalui dakwah, melalui majlis ilmu, dan siri-siri penerangan yang kita buat melalui TV Hijrah kita, melalui IKIM kita. Itu semua perkara-perkara yang perlu kita lakukan bagi memastikan gejala ini tidak berlaku dalam masyarakat. Itu dalam konteks akidah yang berhormat. Tetapi yang datang bersekali, kerana kita bercakap tadi soal hentaman yang dibawa oleh internet, keterbukaan ini. Ada satu lagi yang sensasi yang bukan sifat akidah, tetapi LGBTQ. Ini satu benda lain juga ni. Internet dia jadi sensasi. Cakap bab ini mendorong saja, maka dia boleh jatuh di dalam portfolio agama juga. Jadi bagaimana, kalau tadi bercakap soal pendekatan dakwah, apakah sama bagi kedua-dua isu ini dalam konteks meluruskan kepada akidah dan juga elemen LGBT yang sangat sensasi hari ini dan disensasikan dengan pelbagai sebab-sebab yang tidak bersifat agama. Ini akan kita tangani selepas kita berehat seketika. Saya beriltizam untuk menjadikan kerajaan ini sebuah kerajaan berprestasi tinggi yang memenuhi harapan rakyat. Ini adalah selaras dengan titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada 13 September 2021 supaya kita terus mendukung pelaksanaan Pelan Anti Rasuah Nasional dan Pelan Anti Rasuah Organisasi untuk menjadikan Malaysia negara yang bebas rasuah. Dengan itu, saya memberi jaminan bahawa semua strategi dan inisiatif di bawah RMK 12 ini akan dilaksanakan secara tersusun dengan penuh integriti dan bertanggungjawab. Indeks Tadbir Urus Malaysia akan diperkenalkan lagi bagi mengukur prestasi tadbir urus kerajaan dalam menyampaikan
perkhidmatan kepada rakyat. Pelajar ini boleh divaksinasikan mengikut tahun berkenaan, bukan mengikut hari lahir dia lah. Kita ada 1.2 juta pelajar di IPT, IPTS di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Tapi secara berperingkat dan kemudian ada setengahnya belajar di lokasi masing-masing. Maknanya di rumah pun boleh. Itu agak berbeza. Macam sebelum ni yuran perkhidmatan saja kan. Tapi yang ini 20% pada semua pengurangan yuran. Jadi 20% ni melibatkan 150 juta. Kita juga bercadang untuk mewujudkan satu command center supaya setiap keputusan yang datang dari Jemaah Menteri dapat kita cerakinkan, kemudian kita salurkan dengan orang kata jalur-jalur yang berbagai-bagai. Kita ada misalnya, kita ada pegawai penerangan di setiap jajahan. Macam mana daripada command center direct pergi kepada distrik. Ya. Kemudian kita ada bloggers. Mereka juga nak kepada maklumat. Kita beri maklumat, mereka akan gunakan. Kemudian kita ada JECOM misalnya. Kemudian of course kita ada media elektronik, kita ada media cetak. Jadi kita kena buat engagement yang berbagai-bagai. Kemudian kita ada berbagai-bagai kementerian yang juga kita mesti salurkan kepada tim KOM masing-masing. Jadi rangkaian tu macam jari jemari yang banyak, tapi dia mesti datang pada satu nerve supaya tidak berlaku pemberitaan yang tidak tepat. Malaysia dijangka menjadi sebuah negara tua pada tahun 2030, iaitu apabila 15% daripada jumlah penduduk Malaysia berumur 60 tahun dan ke atas. Bagi memastikan keperluan warga emas terpelihara, kerajaan akan memperbanyakkan sistem sokongan kepada warga emas. Sehingga hari ini sebanyak 140 pusat warga emas telah diwujudkan dan kerajaan merancang untuk memperluaskan usaha ini ke seluruh kawasan parlimen. Malaysia juga perlu mewujudkan lebih banyak bandar mesra warga emas pada masa akan datang. Sistem pendaftaran warga emas nasional akan ditambah baik dan liputannya diperluaskan. Pelajar ini boleh divaksinasikan mengikut tahun berkenaan, bukan mengikut hari lahir dia lah. Kita ada 1.2 juta pelajar di IPT, IPTS di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Tapi secara berperingkat dan kemudian ada setengahnya belajar di lokasi masing-masing. Maknanya di rumah pun boleh. Itu agak berbeza. Macam sebelum ni yuran perkhidmatan saja kan. Tapi yang ini 20% pada semua pengurangan yuran. Jadi 20% ni melibatkan 150 juta. Tetamu di bicara naratif secara langsung waktu ini adalah Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Portfolio Hal Ehwal Agama Yang Berhormat Senator Tuan Haji Idris Ahmad. Sebelum kita berjeda seketika tadi, banyak kita bicarakan tentang elemen akidah, bagaimana pendekatan dakwah harus diberikan agar tidak ada lagi elemen-elemen gangguan ajaran sesat, herotan dalam kita berakidah dan amalan kita. Di antara sebabnya adalah kerana langit terbuka dan ya, ini mudah saja disensasikan. Tadi banyak gambaran diberikan, ya, pergi berguru dekat dalam gua, semua itu pun masih berlaku. Tapi itu elemennya bila terbuka. Ini bukan hanya soal akidah. Saya bangkitkan tadi bahawa elemen LGBT ini juga. Ya, walaupun kita sudah pun ada akta-aktanya yang sepatutnya boleh dimanfaatkan, tetapi kelihatannya seperti kita bergulat nak membetulkan ini. Dan tertumpah pula portfolio kepada hal-hal agama walaupun ini soal kehidupan apabila melibatkan Muslim ini. Jadi peranan agensi, kerana tadi digambarkan ada elemen dakwahnya, JAKIM. Tapi kalau dalam konteks LGBT ini, apa kebijaksanaannya untuk kita menangani agar umat Islam sendiri tidak terdorong untuk mendokong elemen yang sesat ini? Okay. Sebab tu di dalam soal pendidikan kita ni ada dua. Satu ialah kita educate dia, kita tarbiyah dia. Yang keduanya ialah di sudut hukuman, dua-dua. Tapi dalam kita menangani dalam hal perkara LGBT ini,
maka satu perkara yang kita mengamalkan ialah kita mendidik mereka. Lebih banyak untuk kita mendidik mereka, dan inilah kerja-kerja yang kita lakukan melalui agensi saya, terutamanya melalui JAKIM. Dan kita alhamdulillah kita telah pun melaksanakan programnya, antaranya mengambil peranannya melalui Yayasan Ihtimam. Yang kita telah wujudkan program untuk membaik pulih balik mereka. Daripada tahun 2011 hingga tahun 2021, seramai 1,733 orang yang terlibat dengan LGBT ini menyertai program kita yang disebut sebagai program Mukhayyam. Mereka ni kita, waktu program tu kita isikan dengan program-program asas-asas agama, tentang solat, untuk motivasi kehidupan mereka, tentang kenal diri mereka. Dan lepas tu pula ada program-program susulan, kita adakan mereka pula usrah, kelas-kelas pengajian yang kita bina, kita bimbing mereka. Dan kita mengadakan juga program usrah. Program usrah Iqra nama dia. Untuk kita berikan kepada mereka supaya mereka memahami secara berterusan dalam konteks gitu. Alhamdulillah, kalau ikut rekodnya, tapi bilangannya exactly figure saya tidak ada, tapi ada yang kembali ke jalan asal itu, maka di situ kita cuba bimbing mereka, kita cuba beri pada mereka modal untuk mereka mulakan kehidupan perniagaan yang mereka perlu. Kita buat begitu. Jadi pada saya ialah mungkin mereka jadi gitu, sama ada pemahaman mereka ataupun karakter mereka ataupun environment yang ada sekitar kehidupan mereka, jadi gitu. Dan saya apabila jumpa dengan kadang-kadang bila kita cakap baru ni, saya katalah mungkin saya lebih dosa lebih banyak pada dia. Awak dosa sikit baru. Saya sudah tua. Kan? Macam Tuan Syed pun muda pada saya. Mungkin dosa pun kurang pada saya lah. Allah. Jadi kita katakan macam tu saya juga kata pada dia. Jadi jalan untuk nak kembali agak mudah sebenarnya. Mungkin kita lebih kepada soal pemain. Kadang-kadang ini benda-benda yang terjadi begitu, dan insya-Allah samping kita buat perkara-perkara yang kita didik mereka supaya mereka kembali ke jalan agama tadi. Yang berhormat, apabila kita bercakap soal pendidikan kepada kelompok ini, ada dua perkara susulan yang timbul di fikiran saya. Yang pertamanya adalah saya membayangkan mereka yang datang mukhayyam, usrah segala macam ni adalah mereka yang mahu berubah, mahu berhijrah. Tetapi ada lagi sekelompok yang memang tak mahu dan tidak hadir, ya. Dan yang keduanya adalah soal promosi yang mereka ini dapat di dalam media sosial, kerana nampaknya remedi yang cuba dilakukan itu kelihatannya seperti reaktif. Sedangkan ada satu lagi ni, dia ni ceritanya kan, kita nak didik tapi yang kat sana ni groom yang baru ni. Jadi bagaimana kita boleh membuat satu pendekatan supaya sekurang-kurangnya promosi LGBT ni dapat kita perangi dalam keadaan kita menganggap bahawa ini adalah negara Islam dan Islam adalah agama persekutuan. Tetapi seperti kita bergulat nak betulkan elemen sebegini, macam tak menang tangan, ataupun kita sentiasa tewas dengan elemen promosi di internet. Apa kebijaksanaan yang boleh kita lakukan dalam hal ini? Sebab tu saya kata tadi, dalam soal ini kita perlu pada soal pendidikan perlu, hukuman perlu. Kadang-kadang benda pendidikan tak kesan pada kita. Contoh dia paling mudah. Kata pihak polis kata atau GPG kata salah. Berbahaya kamu memandu sambil pakai telefon. Kita tak kisah, peduli apa, telefon aku. Tapi bila dia sebut siapa yang memandu sambil memakai telefon tanpa pakai handsfree ni akan didenda, baru kita takut. Nampak tak? Sebab tu kita katakan elemen ni perlu ada. Kalau bagi orang-orang yang terlibat dengan orang kata promosi, yang jadi orang yang penggalak sebagainya, perlu diambil tindakan. Hak yang tadi kita kata tadi, hak yang kendak tadi nak kembali, dua-dua kita buat. Kerana dalam konteks Islam ni kata basyiran wa nadhira. Kita nak beri berita baik, berita baik mari sini kami nak didik kamu macam-macam. Nazira, kamu kena ingat kamu buat macam ni menyalahi dari segi perundangan dan sebagainya. Dua-dua tu perlu digunakan konsep itulah. Konsep yang Nabi SAW lakukan. Kerana itu kita mula bawa ke perbincangan kita kepada satu lagi elemen saya kira penting ini di bawah portfolio ini adalah soal mahkamah syariah. Kerana kita ada sahaja, dan ini mula menjadi satu isu mutakhir ini apabila orang mula mengungkapkannya sebagai dualism. Perlu disatukan akhirnya, kerana mungkin Malaysia satu-satunya yang ada dua sistem yang sebegini. Jadi bila dia jadi taktikal pula nak bawa ke mahkamah syariah ke mahkamah sivil. Bagaimana kita boleh memurnikan ini dan meluruskan kembali dalam keadaan ianya akhirnya perlu disatukan. Okey, terima kasih. Sebab tu kita di pihak kita pun ada melalui MKI,
Majlis Kebangsaan Islam ni, kita telah pun Halawa Islam, kita telah pun ada satu bawahnya ialah jawatan kuasa teknikal, iaitu antara syariah dengan sivil. Benda-benda ni perlu dibincang untuk kita melihat supaya tidak wujudnya orang panggil dua elemen betul yang agak bertentangan sebagainya. Tapi walaupun kalau perkara itu dibuat dengan secara baik dan murni sebenarnya, insya-Allah di sana ada jalan yang boleh kita temui untuk kita melihat. Kebaikan kita ialah bukan untuk lain, kita nak melihatkan keluarga Malaysia ni keluarga yang sejahtera. Sudah tentulah boleh sebut tentang keluarga Malaysia, keluarga sejahtera yang mesti ada root dia, mesti ada undang-undang dia, peraturan dia. Maka satulah peraturan-peraturan ni kita nak harmonikan dengan baik. Yang kita tak naklah kita kadang apabila dijatuhkan di mahkamah syariah, awak pergi appeal di mahkamah sivil. Jadi benda-benda tu akan menimbulkan reaksi yang tidak baik sebenarnya. Itu yang perkara-perkara yang tak sepatutnya berlaku gitu. Apakah itu nanti akan dimasukkan di dalam KPI sasaran yang cuba ditangani dalam tempoh kepimpinan yang ada ni, Yang Berhormat? Dalam perkara seperti ini, perkara yang makan masa yang lama. Memang perkara ini memang kita duduk bincang. Kerana dalam hal seperti ini kita ada jawatan kuasa teknikal tadi yang bincang di semasa ke semasa tadi. Yang Berhormat, saya pasti penonton kita ingin sekali mendengar komen balas Yang Berhormat dalam konteks RUU 355 ini sebab dia kata ini yang cuba diperjuangkan lama dan kini Yang Berhormat berada di posisi ini. Perkembangan mutakhir ini dan apa yang boleh kita expect salurannya untuk memperjuangkan dan memperkemas lagi elemen RUU 355. Okey. Di pihak saya melalui jawatan kuasa ni tadi, kita telah pun bentuk dan sejak daripada tahun 2020 lagi mesyuarat jawatan kuasa teknikal antara undang-undang, syarak dan sivil ini berjalan dengan terus kerana dia ditubuhkan dengan kuasa Malih Raja-Raja melalui MKI yang telah pun mesyuarat antaranya untuk kita membincang bab berkenaan dengan 355 ni kita buat mengikut aturan-aturan dia, khususnya di segi aspek perlembagaan, khususnya di segi aspek undang-undang dan juga supaya ada sinkronis dengan undang-undang syarak ni. Kerana perkara ini sebenarnya perkara yang tidak perlu ditakuti sebenarnya. Kerana kita agak sedih jugalah kerana undang-undang ini sudah pun dah lama tak pindah sebenarnya. Sejak daripada tahun 1984. Sudah 37 tahun. Kerana bidang kuasa dia pun agak kecil sangat. 356. Okey. 356. 3 tahun penjara, RM5,000 denda dan 6 kali sebatan. Sedangkan itu kuasa mahkamah tinggi dah. Mahkamah syariah tinggi. Dan kalau kita tengok mahkamah di Keling Mahkamah di segi orang kita tengok mahkamah magistrat sendiri pun dia bidang kuasa dia 5 tahun. Okey. Kemudian denda pula RM10,000. Kemudian sebatan pula 12 kali. Jadi itu hak rendah. Magistrat kan. Jadi sebab tu kita perlukan kepada untuk pemurnian balik dan ini perlu kepada proses lah. Maksud kita kena educate, kita kena buat town hall. Town hall kita supaya kita ada bincang. Supaya tidak menimbulkan kadang-kadang orang datang fitnah. Orang anggap ini satu benda yang zalim kepada orang bukan Islam. Kena berdedah. Ini tidak bersangkutan apa. Ia hanyalah untuk orang Islam sahaja. Jadi mungkin hal yang sama kita boleh anggap elemen yang akan dilakukan untuk pelaksanaan hudud. Apakah itu juga yang sama? Kita akan tangani nanti selepas kita kembali daripada berjedah seketika. Berlaku penjelasan Menteri langkah-langkah yang telah pun dilaksanakan Seperti kata Yang Berhormat tadi, ikuti perbahasan pembentangan Rang Undang-Undang Parlimen ke-14 langsung dari Parlimen bermula pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari di TV1 dan di saluran berita RTM juga secara dalam talian di platform rtmclick.rtm.gov.my. Sambungan sidang Parlimen dapat diikuti di rtmclick.rtm.gov.my bermula pukul 12 tengah hari sehingga perbahasan selesai. Yang sahih hanya di RTM. Pelajar ini boleh divaksinasikan mengikut tahun berkenaan, bukan mengikut hari lahir dia lah. Kita ada 1.2 juta pelajar di IPT, IPTS di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Tapi secara berperingkat
Dan kemudian ada setengahnya belajar di lokasi masing-masing. Maknanya di rumah pun boleh. Itu agak berbeza. Macam sebelum ni yuran perkhidmatan saja kan. Tapi yang ini 20% pada semua pengurangan yuran. Jadi 20% ni melibatkan 150 juta. Working for Workers WFW adalah platform digital untuk semua pekerja di Malaysia, tempatan atau asing, untuk mengemukakan aduan dan permasalahan berkaitan isu perburuhan. Aplikasi mudah Ali WFW menjadi medium bagi memastikan hak dan kebajikan pekerja yang terkesan akibat salah laku majikan, terbelah dan tidak berulang. Ini secara langsung dapat memastikan majikan dan pekerja patuh kepada undang-undang perburuhan negara. Aplikasi mudah Ali WFW membolehkan pekerja melaporkan 17 jenis aduan secara dalam talian yang dikendalikan oleh 80 pejabat tenaga kerja di seluruh negara. WFW memastikan setiap aduan oleh pekerja adalah rahsia dan ini membolehkan pekerja melihat proses aduan dengan lebih telus. Aplikasi WFW boleh dimuat turun di Google Play atau App Store. WFW memastikan hak dan kebajikan pekerja dilindungi. Inisiatif Kementerian Sumber Manusia. Gimana tu? Nanti dulu. Pastikan anda tengok episod 4, episod 5 dan juga episod 6. Dan teruskan bersama dengan kami dalam Borak Dulu #Menang Bersama. Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 7 hingga 8 malam di TV1. Mewarnaimu hanya di TV1. Okey, dalam minit-minit yang berbaki ini banyak kita bicarakan berkait tentang portfolio hal ehwal agama bersama Yang Berhormat Senator Tuan Haji Idris Ahmad, Menteri Jabatan Perdana Menteri bagi portfolio demikian. Dan tadi kita membicarakan tentang kedudukan Mahkamah Syariah. Tentulah kita tidak boleh mengelak daripada merujuk kepada perkembangan RU 355, tetapi bagaimana pengukuhan kedudukan ini dan usahanya sementara hari ini PAS sudah pun berada di posisi ini. Pastinya ramai ingin tahu bagaimana hujungnya untuk menuju ke arah hudud itu pelaksanaannya. Ya, sebab tu kita 355 ni ialah sebab tu kita dalam bentuk kita sebut sebagai tadarus ataupun secara gradual kita nak educate orang dulu dalam masyarakat. Dan benda-benda yang kita mesti buat benda ni ialah kita bukan revolusi, kita secara demokrasi. Nak buat ni pun kita perlukan kepada soal kelulusan, kita peraturan dia kena bawa ke sini, kemudian akhir kali kita rujuk juga kepada pihak berkuasa kerajaan agama negeri, kemudian baru kita bawa ke parlimen. Itu proses tertib yang kita lakukan. Sama juga kita nak buat apa berkenaan dengan hak yang 355 ke atau hudud ke sebagainya, kita mesti ikut kepada proses. Kita tak boleh buat secara brutal begitu. Kita bukan secara kita kata tadi, bukan kita ambil negara dengan secara revolusi sebagainya, kita mengikut peraturan. Kerana PAS ni kita buat pendekatan kita adalah pendekatan secara demokrasi pilihan raya. Maka itu benda-benda yang kita perlu orang kata murnikan keadaan yang berlaku tadi. Satu elemen yang dekat dengan hati nurani orang Islam di Malaysia adalah pendidikan Islam ini. Kerana kita ada apa yang dipanggil sebagai sekolah agama negeri, kita ada banyak tu, dan juga sekolah agama rakyat. Ini belum masuk tahfiz dan juga sistem pondok ini. Yang berhormat, bagaimana penegasan dan penekanan kepada elemen ini nanti? Ya, ini soal sebab itulah kita kata orang Melayu kita ni bagus. Dari segi kaitan dia dengan agama ni dia kuat sikit. Ini satu benda yang kita dapat lihat begitu. Maka sebab itu soal pendidikan ni kita memang berikan keutamaan. Macam baru-baru ni diheboh kenaan dengan tahfiz suruh tutup, tak betul. Itu satu pernah lah tak kena tu. Tutup baru ni bukan zakat tahfiz, semua sekolah kena tutup pasal pandemik kan. Jadi sebab itu benda-benda seperti itu, sedangkan dalam bantuan-bantuan kita tak beri. Kita luluskan mana 100 juta, 60 juta sudah pun diberikan kepada mak tahfiz, pondok dan sebagainya. InsyaAllah kita cuba untuk nak dapat lagi 40 juta daripada MOF sebagainya untuk kita nak bantu kepada mereka yang nasib baik. Dan kita harapkan juga dalam tahun depannya bajet, kita harapkan supaya bajet ni dapat diberikan lagi kepada pusat-pusat pendidikan seperti begini. Kerana mereka kurang-kurangnya mereka adalah merupakan orang yang membantu kerajaan sebenarnya. Mereka buat sendiri, mereka tidak
bantu pada kerajaan, mungkin waktu ni saja mereka memerlukan sedikit sebanyak bantuan yang perlu kita fikirkan untuk mereka sendiri. Dan saya sendiri pun kita cuba usaha melalui Yayasan Wakaf Malaysia untuk kita nak dapatkan wakaf tunai dan sebagainya supaya kita dapat membantu juga mereka. Ya. Jadi kita ada agenda ataupun hasrat aspirasi keluarga sejahtera di dalam aspirasi keluarga Malaysia. Bagaimana penyatuan dan pengharmonian kedua. Kita ada dua keluarga ni, keluarga Malaysia dan keluarga sejahtera ni, Yang Berhormat. Ya, dua-dua perkara ini ialah kita bertitik tolak daripada 5 inisiatif yang saya telah pun gagaskan tadi, kita sebut tadi. Sudah tentu kita konsep yang paling jelas kepada kita ialah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita tolong menolong pada perkara-perkara yang baik dan jangan kita tolong menolong pada benda-benda yang jahat. Sudah tentu dalam konsep ini sudah tentu kita akan dapat bina satu keluarga Malaysia dan keluarga yang sejahtera, sama ada di kalangan orang bukan Islam atau Islam. Ini konsep yang boleh kita lakukan, kerana ini adalah merupakan asas yang perlu ada dalam pembentukan keluarga Malaysia dan keluarga sejahtera. Saya mengharapkan agar mungkin antara cabaran yang kita hadapi, Yang Berhormat, adalah kerana pemikiran umat Islam kita ini yang harus diperangkatkan lagi. Namun banyak daripada program-program yang dianjurkan ini selalu bercakap tentang fadail amal, tetapi tidak membina elemen pemikiran yang lebih tajam, yang lebih tinggi. Dalam keadaan sebenarnya Al-Quran sini menganjurkan untuk kita bermujadalah, wajadilhum billati ahsan. Apakah itu mungkin nanti akan dimasukkan dalam TV Hijrah barangkali dengan pendekatan supaya kita dapat menerapkan elemen pemikiran yang lebih tinggi? Ya, itu benda yang penting. Kita hari ini sebab itulah Nabi pun sebut, dia kata, Sayyidina Umar sebut, dia kata, adibu auladakum bizamanihim. Ajar anak kamu sesuai dengan zaman mereka. Kita tak boleh. Zaman kita chok and talk. Zaman hari ini zaman yang terbuka. Chok and talk. Zaman hari ini zaman yang langit terbuka, yang perlu kita kena dengan mereka. Sebab tu pendekatan dakwah sama. Saya pun dah masuk TikTok. Ada, saya punya kan. Saya tak follow lagi. Saya kena follow. Jadi benda-benda begitu kita perlu. Kerana ini benda yang sudah kita tak boleh lagi kita nak cakap tentang secara konvensional begitu sebagainya, dan kita juga perlu untuk menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Kadang-kadang orang zaman ini orang tak suka dengan arrogant kita, dengan sikap yang kita tak boleh nak terima pandangan orang, kritikkan orang. Maka dengan sebab tu kita perlulah jaga. Saya sendiri pun kena peringat diri saya sendiri. Orang sedang perhati kita. Betul. Sebagai ustaz, sebagai orang agama kan. Orang yang perlu kita perhati benda-benda seperti kita. Nanti awak cakap tak semua bikin. Ini benda-benda yang perlu kita jaga, benda-benda aspek itu. Kerana masyarakat ini semakin kritis. Dia bukan macam dulu. Kita nak jadi ahli politik, mimpin hari ini bukan macam dulu. Hari ini orang sudah melihat kita dan kelakuan-kelakuan yang ada kepada kita semua. Apatah lagi apabila menggalas jenama Islam di situ, maka bebannya lebih besar. Menjadi satu taklif Rabbani, Yang Berhormat. Terima kasih banyak kepada Yang Berhormat Senator Tuan Haji Idris Ahmad atas penampilan pada malam ini, dan terima kasih kepada semua penonton yang setia bersama kami sepanjang perbincangan. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam kesempatan akan datang. Assalamualaikum. Salam muhibah.